Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Daud ibni Abdullah Al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul kat ni? Maka menjawab salam. Belum lagi. Sabda tak lagi. Maka melihat pula akan neraka, maka tiba-tiba di dalamnya ghadbullah atas seterunya, dan nikmahnya jikalau dijatuhkan pada batu nescaya dimakan. Dan tiba-tiba ada pun beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabda siapa ini yang tu kan? Bawah lagi. Mana di daging manusia dengan mengumpat. Malik yang menanggung neraka itu seorang malaikat yang sangat masam. Mukanya diketahui akan marahnya pada mukanya, maka memberi salam ia akan Nabi SAW. Macam tu. Maka memberi salam tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Karang kitab Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani. Maka kata maka memberi salam ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Maknanya malaikat Malik yang bagi salam kat Nabi. Kemudian Nabi jawab salam. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka adalah neraka itu 7 pangkat. Neraka itu 7 tingkat. 7 tingkat dia. Cumanya begini. Syurga dia berbilik-bilik. Maknanya syurga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Betul pintu-pintu dia macam itulah. Pintu betul-betul mahu alam lah. Tapi ini yang disebut dalam kitab-kitab. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu sampai pintu yang ke-7. Ada setengah yang kata 8. Adapun neraka ni, kedudukan dia bukan macam tu. Neraka ni dia berlapis-lapis gini ke bawah. Jadi kalau katalah takdir orang tu kena masuk neraka nombor 7. Jadi dia kena lalu pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru sampai 7. Maknanya masuk pintu 1 teruk dah. Masuk pintu 2 teruk lagi. Jadi siapa yang kena neraka 7 tu paling teruk sekali. Paling azab sekali. Sebab dia kena lalu semua. Kalau kena nombor 1 dia tahan kira atas kali je. Main permukaannya. Dia main permukaan pun mampu dah. Rentung habis dah kan. Kalau nombor 7 tak tahu lah. Macam tu kedudukan neraka tu. Pangkat yang okey. Maka adalah neraka itu 7 pangkat. Bukan pangkat ni lagi pangkat lieutenant muda apa bukan tu. 7 pangkat mana 7 tingkatnya tu. 7 peringkat dia. Yang pertama nama dia Jahannam. Atau atas sekali. Maka Jahannam. Okey. Kemudian dan keduanya Lazo, nama dia Lazo. Lazo. Dan ketiga Hutamah. Ada dalam ayat Quran kan. Dan keempat Sa'ir. Dan kelima Sakar. Ini neraka Sakar. Neraka Sakar ni neraka untuk orang tak semayang. Meninggalkan semayang dibakar dalam api neraka Sakar.
Dipecahkan kepalanya. Saka nombor apa? Nombor 5. Ambil tak semayang lalu habis. 1 2 3 4 sampai ke 5. Dan ke-6 Jahim, neraka Jahim. Dan ke-7 paling bawah sekali Hawiyah. Hawiyah ni habis kalau kena Hawiyah. Dan tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya. Ni yang anak kata tadi tu. Baca ayat dia betul-betul. Tiap-tiap pintu neraka tu, setiap satu tu daripadanya di dalam yang lainnya. Maksudnya pintu neraka Lazah yang kedua duduk dalam neraka Jahannam. Maknanya macam mana cakap tadi, dia bertingkat-tingkat jadi. Jadi kalau dia nak pergi neraka Hawiyah yang nombor 7, dia kena lalu pintu Jahannam, pintu Lazah, pintu Utamah, pintu Sa'ir, pintu Saqar, pintu Jahim, baru sampai pintu Hawiyah. Sebab dia kata satu pintu tu duduk dalam setiap yang lainnya. Dan dalam satu-satunya itu dari atas ke bawahnya, dan kedudukannya dari atas ke bawah. Dia bukan ke tepi. Syurga tadi macam tu. Adapun neraka dia dari atas ke bawah. Lagi bawah lagi habis. Tu. Macam umpama kuali lah, duduk bawah lagi. Kalau atas kuali boleh tahan kira, duduk bawah kuali. Duduk bawah lagi dekat bahagian api, duduk bawah lagi bahagian arang, lagi teruk sini. Tu paling teruk sekali. Tu. Jadi setiap satu itu dari atas ke bawahnya 705 tahun. Jarak satu neraka dengan satu neraka tu, jarak dia 705 tahun. 705 tahun. 705 tahun. Jarak setiap satu neraka. Bila dalam kitab-kitab lama macam ni, kita baca dia kata jarak tu 705 tahun, ataupun macam itu kita baca tentang langit, jarak antara satu langit ke satu langit 500 tahun. Bila sebut tahun-tahun, ratus-ratus tahun ni, itu murad dia, maksudnya jika dia diibaratkan seperti seekor kuda yang paling laju disuruh lari selama ratus tahun yang disebut tu. Jadi kalau ini 705 tahun, jadi umpama jaraknya tu, anggaran jarak, disuruh seekor kuda yang paling laju sekali dalam dunia disuruh lari selama 705 tahun. Begitulah jarak dia. Macam tu. Kan? Maknanya jauh sungguhlah. Satu-satu tu. Bayangkanlah kalau dia kena pergi Hawiyah, berapa ratus tahun nak kena lalu. Itu baru nak sampai. Dah sampai pula kena pula. Tu. Maknanya dahsyat sungguh. Janganlah buat maksiat. Kalau terbuat juga, taubatlah cepat-cepat. Itu. Istighfar selalu. Kan? Kata Nabi SAW, man qala, barang siapa mengucapkan astaghfirullahal azim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Boleh baca dengan hayya, boleh baca dengan hayyu. Dua-dua betul. Tapi dalam hadis disebut hayya. Tapi di sana boleh juga dengan baca hayyu. Itu ada kaedah nahwu sarah dia itulah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup lagi kekal selama-lamanya mentadbirkan makhluknya. Kan? Wa atubu ilaih, serta aku bertaubat kepadanya. Istighfar panjang punya tu. Istighfar pendek boleh ke astagfirullah, tapi tak menyeluruh. Istighfar ni sebab tu kita baca lepas sembahyang, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah dalam hidup kita ni, kalau kita ni jenis happy go lucky, jenis riang, jenis kelakar, jenis sonok, tak apa. Bab lain kita lawak tak apa, bab lain kita sonok tak apa, tapi bab ni cuba kita didik hati kita fokus. Bahagian ni je kita fokus. Pas mayangnya bila ucap istighfar, jangan main, jangan lawak, jangan gelak, jangan apa. Fokus betul-betul, ingat balik segala dosa. Moga-moga kan Allah ampun. Dalam hadis sebut ghufira lahu, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Wa in kana farra minaz zahfi, sekalipun ia pernah lari daripada peperangan. Lari daripada perang ni berat dah. Sampai dalam satu peristiwa Nabi pulau beberapa sahabat kerana tak pergi perang.
Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain tak bercakap dengan dia, pulau dia. Sebab apa? Kes dia tak pergi perang. Maknanya hukuman tu berat siapa tak pergi perang. Tapi Nabi kata dalam hadis yang lain pula, siapa yang taubat sungguh-sungguh pada Allah, Allah ampun dosa dia walaupun dia pernah lari perang. Maknanya besar macam mana pun dosa, insya-Allah Allah ampun. Jadi sebab tu kita pesan, bila habis sembahyang kita istighfar tu jangan main waktu tu. Kita fokus betul-betul. Tapi bukan lepas istighfar tu boleh main. Kan? Mula tunduk sampai dekat ayat kursi. Gitu dah. Dah lah, kalau boleh teruskan momentum tu. Tapi nak ceritanya cuba didik yang tu dulu, hati kita. Biar yang tu tunduk betul-betul. Ingat balik dosa kita, salah silap kita. Kalau kita boleh buat benda ni secara istiqamah, bayangkan 5 waktu sembahyang 5 kali kita buat, insya-Allah bersih hati kita setiap hari. Bila bersih, kalau Allah cabut nyawa kita bila-bila hari pun, insya-Allah kita balik berjumpa Allah dalam keadaan hati bersih dah. Moga-mogalah. Insya-Allah. Kan? Subuh dosa pagi, kan? Zuhur dosa tengah hari, asar dosa petang, maghrib dosa niat nak maghrib ni, isyak dosa nak belum tidur. Jadi istighfar tiap semayang ni moga-moga terampun semua dosa kita seharian tu. Gitu. Baik. Kemudiannya 705 tahun, dan kayunya dan baranya anak Adam. Kayu bara api neraka tu daripada kalangan anak Adam, bukan semua anak Adam. Dan maksudnya sini manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, kan Allah sebut dalam Quran. Dan bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Manusia anak Adam tu maksudnya manusia dan batu yang disembah, na'udzubillahi minha. Jadi na'udzubillahi minha, kan bari bawah lah kan. Baik. Jadi maknanya dia kata yang jadi bahan bakaran tu manusia dan juga batu. Batu yang mana? Batu yang disembah. Yakni maksud sini batu berhala. Jadi bahan bakaran api neraka tu. Yang menjadi bara dia. Manusia ni manusia mana? Manusia kafir. Ada pun manusia fasik tak jadi bahan bakaran sebab dia masuk sekejap je. Bukanlah sekejap, lama juga. Tapi maknanya lepas tu dia kena keluar juga. Ada pun kafir kekal terus. Bila kekal terus jadi bahan bakar tu. Nah. Lepas tu batu-batu berhala. Na'udzubillahi minha. Maknanya maksud di situ kami berlindung dengan Allah daripadanya. Nya mana? Nya neraka tu. Minta perlindungan daripada Allah daripada terkena api neraka tu. Tak ada siapa yang boleh selamatkan kita melainkan Allah. Maka adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muhtamil akan rupanya. Okey. Maksud muhtamil dikata sini, Nabi melihat neraka tu dalam keadaan muhtamil akan rupanya. Maksud muhtamil ni Nabi tengok tu gambaran, bukan neraka sungguh Nabi pergi, tapi gambaran. Kerana apa? Kata ulama neraka tu di bawah. Jadi sedangkan Isra' Mi'raj ni Nabi naik ke langit. Jadi Allah angkat. Ada beberapa pendapat. Ada pendapat kata Allah angkat neraka tu bawa naik atas tunjuk ke Nabi. Satu pendapat lagi kata Allah ataupun macam Allah rakam, bukan dia macam kita tengok TV lah. Orang main bola kat stadium, kita tengok TV, nampak tak orang sepak bola? Nampaklah. Kan? Tapi nampak kat TV. Padahal kat TV ke kat padang bola? Kat padang bola. Jadi Nabi melihat tu macam satu bentuk rakaman yang neraka sebenar di bawah. Tu disebut muhtamil. Bukan Nabi nampak depan mata sungguh. Nampaklah depan mata, tapi itu dalam bentuk gambaran. Ataupun Allah angkatnya nak tunjuk ke Nabi. Kerana neraka tu di bawah. Muhtamil akan rupanya. Atau dijadikan Allah ketika itu kerana adalah warid. Atau dijadikan Allah ketika itu, maksudnya Allah tunjuk, Allah jadikan neraka tunjuk ke Nabi, padahal neraka sebenarnya di bawah. Tu maksud juga. Atau dia kata situ. Bila atau tu maksudnya dua pendapat. Satu pendapat muhtamil tadi, satu lagi pendapat Allah jadikan neraka, satu lagi semata-mata nak tunjuk ke Nabi. Ada pun neraka sebenar di bawah.
adalah warid daripada ceritera hadis. Ceritera tu maksud ceritalah. Kerana daripada hadis, neraka itu di bawah 7 petala bumi. Kerana dalam hadis kata neraka kat bawah. Bawah mana? Bawah 7 petala bumi. Ni bawah itu ni. Bawah bumi ni ada neraka. 7 petala bumi. Kan? Jadi dalam Isra' Mi'raj Nabi bukan turun bawah, Nabi naik ke langit. Dan macam mana Nabi nampak neraka? Tu yang kata ulama buat naik atas tunjuk ke Nabi, atau Allah buat satu lagi semata-mata nak tunjuk ke Nabi. Allah boleh buat banyak-banyak mana Allah boleh buat, tak ada masalah kan. Jadi begitu. Adapun hakikat sebenar wallahu alam lah. Ini berdasarkan ijtihad pandangan-pandangan ulama, kerana dia nak selarikan dengan hadis-hadis yang dia tahu. Jadi kerana hadis kata Nabi neraka tu bawah 7 petala bumi, sedangkan Nabi naik ke langit, maka beberapa pandangan. Jadi bila ada khilaf, kenapa berlaku khilaf? Kerana tidak ada qat'i, tidak ada yang tepat betul-betul Nabi kata ataupun ayat Quran kata. Jadi bergantung kepada pendapat-pendapat ulama. Gitu. Jadi tak ada masalah lah tu. Okey. Kemudian diangkatkan Nabi SAW ke atas Siratul Muntaha. Kemudian habis dah cerita tentang syurga, habis dah cerita tentang neraka, Nabi diangkat, dibawa naik lagi. Ke mana? Ke atas Siratul Muntaha. Bukan Siratul Muntaha, atas lagi pada Siratul Muntaha. Tu maksud dia. Ke atas Siratul Muntaha. Maka menutup akan dia oleh awan. Atas Siratul Muntaha tu dia macam ada awan. Bila Nabi naik atas, awan tu tutup. Sebab apa? Itu menunjukkan tempat tu tempat rahsia. Bukan calang-calang orang boleh sampai situ. Maka terkemudian Jibril. Maksud terkemudian Jibril tertinggal. Jibril tak dapat ikut nak sampai atas tu. Daripadanya. Simrata tu apa tu? Surat. Serta serta. Jibril daripadanya serta berhenti ia. Jibril tak dapat ikut serta berhenti ia. Jibril berhenti kat situ. Itu. Nabi masuk, awan tutup, Jibril tak ikut. Nabi berhenti situ. Dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur. Jibril tolak ataupun suruh Nabi, Jibril masukkan Nabi ke dalam satu nur. Nur tu macam mana? Wallahu alam. Nur ni makna cahaya lah, tapi bukan cahaya yang kita faham macam ni. Cahaya macam mana? Wallahu alam. Maka berkata ia baginya, anta warabuka. Kata ia tu malaikat Jibril kata, anta warabuka, kamu dan Tuhan kamu. Artinya engkau dan Tuhan engkau. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril. Itu satu riwayat. Satu riwayat kata malaikat Jibril kata engkau dan Tuhan kau je ke atas tu. Aku tak boleh. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi pula Nabi kata ke Jibril, apa tu? Meninggalkan. Di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya? Nabi kata, sampai sini ke kawan baik meninggalkan kawan baiknya? Sebab Nabi dengan malaikat Jibril ni kawan rapat, baik. Maka berkata Jibril, inilah tempatku, kata Jibril. Tempat aku sampai sini je ya Muhammad. Jikalau lalu aku, nescaya terbakar aku. Kalau aku pergi juga, kalau aku paksa diri nak pergi juga, habis aku, terbakar. Maksud terbakar sini, muradnya malaikat Jibril tak boleh pergi. Pergi juga habis dia. Kan? Jadi tak boleh pergi. Malaikat tak ingkar bila Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Kan? Terbakar aku dengan nur tadi tu. Jadi yang boleh masuk nur tu Muhammad je. Malaikat tak boleh. Kalau masuk gak, dia terbakar. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab. Lepas dah naik tu awan tutup, Nabi lalu kat mana? 70,000 hijab. Setengah riwayat kata di situ ada bunyi-bunyian yang melunakkan, bunyi-bunyi air gitu. 70,000 hijab. Hijab tu maksudnya dinding. Macam mana rupa dinding wallahu alam, tapi 70,000 hijab nak lepas tu. Maknanya kenapa sampai 70,000 hijab ni? Tempat betul-betul secretnya, tempat betul-betul rahsianya. Macam kem tentera,
Kalau bahagian luar tu memang boleh dan lagi kita masuk, cuba nak masuk dalam lagi. Bahagian senjata, bahagian bom apa semua dalam tu, tak boleh. Lapis. Ana dulu sekali tu depa minta ceramah dengan banduan. Ceramah dekat banduan dalam penjara. Kita masuk pagar tu berlapis-lapis. Sampai kena ada satu pintu tu kecil je. Kita kena tunduk masuk dalam tu. Kan? Memang pintu dia kecil je. Boleh masuk sikit je. Jadi maknanya lepas tu ada kunci lagi. Nak kita kata alang-alang buka lah semua, saya nak lalu senang. Dia tak boleh kan. Nak Ustaz sampai buka, lepas tu tutup balik. Sampai sana buka, tutup balik. Memang macam tu. Maknanya berlapis-lapis. Itu baru nak pergi ke banduan tu, kan? Ni nak pergi ni, lagi tempat rahsia, jaga sungguh. Nah, itu maksudnya 70,000 hijab. Daripada nur, semua hijab tu nur. Macam mana orang alam lah. Hingga sampai kepada mustawa ilmu ni, supaya nanti peristiwa Isra' Mi'raj orang panggil ceramah, boleh ceramah cakap kena lalu 70,000 hijab, gitu kan, hingga sampai kepada mustawa. Itulah namanya mustawa. Atas lagi daripada Sidratul Muntaha. Atas lagi pada Sidratul Muntaha namanya mustawa. Mustawa tu sendiri maknanya tempat tertinggi dah. Mustawa lah. Tempat mendengar sorif al-qalam. Di situlah ada satu pen. Tapi jangan kita bayang pen kilometriko pula. Pen yang Allah cipta lah, dipanggil qalam. Al-qalam. Macam mana? Wallahu a'lam. Al-qalam itulah dia akan gesek, tulis apa yang Allah tetapkan kepada makhluknya di atas Lauh Mahfuz. Lauh tu makna papan, Mahfuz tu terpelihara. Papan yang terpelihara, suratan takdir setiap hamba-hambanya ditulis di situ. Apa nak jadi ke apa semua, kan, tulis. Tu gesek. Jadi kata Ustaz Don Daniel, dia ambil daripada guru dia. Dia kata bomoh-bomoh kat dunia ni dia berdamping dengan iblis. Jadi iblis ni ada jenis iblis yang boleh terbang. Dia terbang naik ke langit. Kan? Dia kadang-kadang dia tipu macam mana dia boleh lepas dah naik sampai dekat-dekat sini tapi tak boleh masuk dalam. Jadi dia letak telinga dekat dengan tempat tu, kat pintu tu. Dia cuba mendengar gesekan pena tu. Kemudian bila dia dengar gesek tu, dia agak apa yang pen tu tulis. Kemudian dia balik turun, dia beritahu ke bomoh. Bomoh pun kata esok hujan. Tengok betul esok hujan. Gitu. Jadi macam mana iblis boleh agak? Iblis kan dulu Azazil, antara makhluk yang paling rapat dengan Allah Ta'ala, muqarrabin, makhluk muqarrabin. Takkan dia tak kenal? Dia tahu semua. Dalam syurga dia tahu habis semua. Alam-alam ghaib ni dia tahu. Nak? Sebab tu Allah hantar ujian kat kita berat. Kita diuji iblis. Kalau kita sangka kita alim, iblis terlebih alim daripada kita. Kita baru bicara sifat 20, iblis pernah bertemu dah. Iblis duduk dah kat sana dah. Kita baru baca Sairul Salikin cerita tentang syurga, bidadari, tapi tak pernah tengok iblis masuk dah syurga dulu dengan Nabi Adam dulu. Masa time dia jadi Azazil. Sebab itulah walaupun sudah alim, jangan sangka kita selamat. Sebab iblis 14 kali alim lagi. Jadi dia kelentong tipu kita mampu situ. Lepas tu Allah nak menguji para walinya. Salah seorangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Allah hantar seekor iblis menyerupai seorang berwatakan seorang alim ulama dengan serbannya, dengan janggutnya, dengan tongkatnya, dengan jubahnya, datang jumpa Syekh Abdul Qadir. Kemudian berkatalah iblis tadi yang menyamar tadi kepada Syekh Abdul Qadir, "Hei Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu ni dah makam tinggi dah." Sebab waktu tu Syekh Abdul Qadir Allah angkat dia jadi Sultanul Aulia ataupun disebut Wali Kutub. Maksudnya ketua para wali waktu tu. Dia setiap zaman ni ada seorang akan Allah lantik jadi ketua segala wali. Wali-wali hebat dah. Tak, ni lagi hebat, ketua wali tu. Ni Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi kata iblis, hebat dah hang, makam tinggi dah. Jadi hang tak payah semayang dah.
Sebab makam hang dah terlampau tinggi, jadi tak perlu lagi sembahyang. Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir kata, sedang Nabi sembahyang sampai wafat, bengkak kaki Nabi. Ada pula aku baru jadi wali, manakan mungkin wali lebih tinggi dari Nabi. Kalau Nabi sembahyang sampai akhir hayatnya, wali lebih-lebih lagi, kena banyak sembahyang lagi. Mana pula tak payah sembahyang dah. Tak payahlah kau nak tipu aku, kau ni iblis, kata Syekh Abdul Qadir. Bila Syekh Abdul Qadir kata kau ni iblis, berubah wajah dia, keluar habis tanduk dia, jadilah rupa asal dia, rupa iblis. Keluar ekor, iblis pun gelak, ha 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 ha. Hebat hang Syekh Abdul Qadir, sampai aku menyamar pun hang tahu aku siapa. Nah, hebat sungguh, alim sungguh hang ni, banyak ilmu sungguh. Syekh Abdul Qadir jawab apa pula? Hei natang setan. Natang tambah lah. Hei setan, iblis. Nah, aku kenal hang bukan sebab aku alim, bukan sebab aku banyak ilmu. Aku kenal hang sebab Allah yang tolong aku kenal hang. Kalau Allah tak tolong, alim macam mana pun aku akan terikut hang. Tu Syekh Abdul Qadir jalan ni. Nah, cuba kalau kita. Nampak haji jalan ni. Nampak. Yang pertama, ujian pertama lepas ha. Takkan kot tak payah semayang, kena semayang lah. Kan? Setan kata ha 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 ha. Wali Pondok An-Nur. Nah, hebat hang, alim sungguh, ngaji kitab banyak, sampai aku menyamar pun lagi hebat sungguh ha. Kita jalan. Buat hang tahu aku siapa. Nampak? Kita action selalu dah. Nah, nampak kan kita? Kembang dada-dada. Memang tak banyak mana ngaji kita, ada kat 100 buah. Cik. Ada habis lingkup kena tipu dengan iblis. Ingat, makna alim macam mana pun kalau Allah tak selamatkan, habis kecundang. Bukan pasal alim. Alim ni tujuan apa? Alim ni sebab nak beramal. Tu kata pesan Tok Guru Siddiq Noh. Kadang-kadang orang salah faham dalam bab mengaji. Berpulun-pulun mengaji, berjilid-jilid kitab. Bukan salah mengaji banyak, tapi kalau mengaji banyak, amal pun mesti banyak. Sebab ilmu mu banyak kan, amal mesti banyak lah. Nak kumpul ilmu, amal tak ada habuk pun. Sebab nak act kat orang, nak tunjukkan, oi aku ngaji pondok kat 18, ni pondok ke 19. Aura yang ke-18 kata. Nampak? Mula nak tunjuk kat orang, ini Tok Guru aku ni. Asal buka gambar ulama, ini Tok Guru aku juga ni. Yang aku ambil sanad kat dia ni, sanad serban. Ini sanad, ni sanad apa? Aku tak ingat, sanad selipa ke apa ni. Habis semua, habis sanad. Kan? Banggalah. Ni amalan aku ni. Tapi bahagian tahajud lebu, bukan tahajud, terkejut subuh pun terlepas. Nampak? Sembang bab kitab, sembang bab Tok Guru, sembang bab pondok kencang. Tak nak macam tu. Biarlah ilmu kita tak banyak mana, kan? Tapi amal kita, apa yang kita belajar kita amal. Walaupun ilmu sedikit, amal. Apa yang kita tahu. Man amila bima alima arasahum wa ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan bagi kat dia ilmu yang dia tak tahu. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, buatlah apa yang kita tahu. Kita tahu sembahyang sunat rawatib je, sunat-sunat lain tak tahu lagi, rawatib je. Amal lah rawatib tu. Sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak. Amal istiqamah. Maka Allah aurasahullah ilma ma lam ya'lam. Allah akan bagi ilmu yang dia tak tahu. Apa tak tahu? Kita pun tak tahu. Siapa yang dapat, dia tahulah. Siapa yang dah buat amal tu, dia tahulah rasanya macam mana. Kelazatan ataupun kesonokan ataupun nikmat yang tidak disangka-sangka. Disangkakan susah, tapi badannya Allah jadikan senang. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan ilmu yang dia tahu. Buatlah. Buat pelan-pelan. Amalkan sampai jadi wirid. Wirid tu maknanya dawam, berkekalan amalan tu. Lama-lama kita akan dapat sesuatu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Apa kurniaan tu? Orang yang dapat tu dia lebih tahu. Bila, macam Tok Guru sebutlah, bila dia dah dapat, takut dia berubah. Dulu takut dia, takut azab, takut dosa, takut neraka. Tapi bila dia dah dapat dah kasih sayang Allah tu, dah dapat dah kelazatan tu, dah dapat dah kenikmatan tajalli yang Allah berikan pada dia, takut dia sudah berubah, takut dia Allah akan hilangkan lazat tu pula.
Jadi dia bukan bicara takut neraka dah, tapi dia takut lazat tu hilang. Mana lazat? Lazat mengaji hilang. Ada orang dia jaga, kan? Kadang kita tak sedar, kita dah hilang lazat mengaji. Dulu mula-mula masuk pondok, semangat kan main. Tulis habis semua tulis, kan? Semangat sungguh. Nah, lama-lama kendur. Saya kata nak tulis kitab pun hilang. Tak tahu gimana. Lama-lama hilang. Sebab Allah dah cabut kelazatan tu. Lepas tu sebab kita tak jaga adab-adab ni. Kelazatan solat, kelazatan zikir. Tu semua siapa yang dapat dia tahulah. Sedap, puas hati rasa. Gitu. Bila lazat dia tak peduli dah yang lain lah. Yang tu macam kita lah, kalau dah rasa satu makanan tu sedap, makanan lain tak peduli dah. Aku tak heran dah, yang ni sedap gila ni. Bila sedap nak lagi. Macam tu juga. Nak tahu kita lazat tak lazat dalam ibadat, kita nak lagi tak benda tu. Contoh lazat zikir, dia tak puas zikir 200 pun tak puas lagi. Sedap nak lagi aku. Tu. Kalau lazat semayang, tak puas semayang 2 rakaat, nak semayang lagi. Lazat baca Quran, dia nak lagi semuka, pas muka. Sedar tak sedar dia tertidur atas Quran. Sebab tanpa sedap sangat sampai tak perasan yang dia mengantuk dah. Tu. Kita lazat juga, baru a'udzubillah gebum dah. Lazat bukan lazat baca Quran, lazat nak tidur. Belum baca satu ayat lagi. Allahu akbar. Tu. Moga-mogalah insya-Allah kita yang salik berjalan daripada Allah ni, Allah kurniakan. Tapi kena mujahadah lah nak barang lazat ni, macam Tok Guru selalu sebut tu lah. Kan? Nak dapat kelazatan tu belanjanya besar. Bukan senang. Bukan senang nak dapat lazat. Dia kena macam orang nak cari harta karun, bukan senang. Kena korek tanah lah, cari tempat lah apa macam tu. Nak jadi kaya pun bukan senang dunia. Akhirat lebih payah lagi. Baik. Jadi itu sorif al-qalam. Jadi bila syaitan tu letak telinga, dia cuba dengar. Lepas tu dia khabar ke Tok Bomoh kat dunia ni. Tu yang kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Tapi semuanya dengan izin Allah. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk panah. Panah iblis yang cuba mencuri-curi dengar. Panah kena panah malaikat jatuh. Jatuh tu kata ulama, yang inilah daripada Ustaz Don kata, jatuh tu jadilah tahi bintang. Kita nampak kat langit tu. Datang Mak Saleh Kapir, dia wish. Nampak tahi bintang? Wish. Kita Melayu bengong tak? Tak mengaji agama, wish juga. Jadi habis rosak akidah. Itu syaitan jatuh tu wish dia. Kan? Mujur jatuh tahi bintang, jatuh tahi burung atas muka pada muka. Kan? Dah wish sangat. Kan? Lepas tu ada satu lagi trend, dia baling shilling ke kolam. Lepas tu dia wish. Siapa yang untung? Makcik cleaner yang cuci kolam. Banyak untung ni. Banyak shilling dapat ni. Ada baling shilling. Apa ke benda bengong. Patut baling atas muka dia. Itu aku wish kat hang. Tu. Jadi mengarut nak minta hajat, doalah kepada Allah, bukan minta kat tahi bintang, minta pada Allah. Minta pada Allah. Baik. Pada Lauh Mahfuz, sorif qalam, yakni qalam yang menyurat pada Lauh Mahfuz. Itu kita sebut dah tadi. Maka melihat Nabi SAW. Jadi Lauh Mahfuz ni di mana? Atas lagi daripada Siratul Muntaha, di mustawa. Bukan di bawah, di atas ni. Di tempat yang terjaga. Sebab tu namanya mahfuz, terpelihara. Maka melihat Nabi SAW di sana. Waktu tu Nabi ni seorang-seorang je. Malaikat Jibril tak ada. Lain-lain sebelum ni cerita ni Nabi dengan Malaikat Jibril. Kali ni Nabi seorang je. Di sana akan seorang laki-laki yang ghaib. Jadi Nabi nampak ada satu orang lelaki yang kejap hilang. Hilang. Gitu. Tu maksud seorang lelaki yang ghaib. Ia di dalam nur arash. Dekat situ ada arash, ada nur arash. Lelaki tu kejap ada. Susak. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini? Iakah malaikat? Nabi SAW cakap. Nabi tanya, siapa tu? Siapa ni? Malaikat ke? Macam tu. Maka katanya tiada. Okey, pada katanya ni tolong dobit.
Katanya tiada, katanya nya tu nya siapa? Maka di sini khilaf ulama. Ada yang kata Allah yang kata. Ada yang kata makhluk yang macam malaikat Allah cipta untuk nak jawab. Wallahu alam. Sebab ini semua tak jelas. Kan? Jadi ambil dalam kitab pun disebut katanya saja. Maknanya ada yang jawab. Siapa jawab? Wallahu a'lam. Jadi adalah beberapa pandangan-pandangan ulama. Tapi ini tak jadi soal akidah. Ini soal yang wajibnya kita dari segi akidah beriman Isra' Mi'raj berlaku pada Nabi. Itu sudah. Adapun siapa yang kata dan sebagainya dalam cerita tu, itu menjadi tambahan ilmu kepada kita. Maka katanya tiada. Maksud tiada tu bukan malaikat. Nabi kan tanya tadi, malaikat ke? Nabi nampak laki gaib tadi. Kan? Apa tu ada yang jawab, bukan malaikat. Dan iyakah Nabi? Nabi tanya lagi, Nabi ke? Maka katanya nya lagi. Yang jawab itulah tiada, bukan juga. Nabi pun bukan, malaikat pun bukan. Maka sungguhnya, kemudian setengah pendapat kata Allah jawab. Maka sungguhnya ia seorang laki-laki adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikrullah. Laki yang gaib tadi tu, kejap nampak kejap hilang tu, yang Nabi nampak tu, kata yang dijawab ni, yang menjawab itu berkata, itulah laki-laki masa hidup kat dunia lidahnya sentiasa basah dengan zikir. Okey, sentiasa basah dengan zikir ni macam mana? Sampai tak sembang dengan orang, tasbih je. Mana mat, beli nasi mak kan mat. Subhanallah gitu. Bukan begitu. Nah, itu langsung tak jaga hubungan dengan makhluk, dengan manusia, tak boleh. Hablum minallah, hablum minan nas. Habis ni maksudkan sentiasa basah dengan zikir, apa saja jawapannya mesti ada nama Allah. Contoh, jangan lupa datang rumah aku raya ni, insya-Allah. Aduh. Ada dia nampak benda mengejutkan dia, masya-Allah. Nah, benda yang pada dia Allah cantiknya, subhanallah. Kan? Nampak muslimat. Subhanallah. Nampak? Contohlah. Nah, puji pasal Allah, bukan puji dia, puji Allah. Allah cipta dia. Ada. Dapat faham ilmu, alhamdulillah. Rasa takut, Allahu Akbar, supaya biar kita nampak Allah yang paling besar. Jadi tenggelam segala takut yang ada depan kita. Jadi semuanya disebut nama Allah. Di samping dengan zikir-zikir lah, lepas sembahyang apa semua tu, itulah yang dimaksudkan dengan orang yang basah lidahnya dengan zikrullah. Sentiasa Allah, lafaz Allah tu sentiasa bermain di lidahnya. Apa-apa sikit-sikit Allah, insya-Allah, kan, masya-Allah, subhanallah, inna lillah. Tu macam-macam. Sebutlah gitu. Kita fuyo. Ada apa benda fuyo? Nah, Allah lah sebut. Fuyo. Tengok serban kan main. Nampak 2 ekor ni, orang ekor satu dia 2. Fuyo. Allahu Akbar. Dan hatinya dengan masjid. Syarat kedua pula, laki gaib tadi pertama lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah. Yang kedua, hatinya dengan masjid. Maksud hati dengan masjid, hati dia lekat kat masjid. Tak. Maksudnya dia ni sonok sangat di masjid. Tanda orang sonok pergi masjid, dia akan sampai awal dan balik lambat. Ada seorang tok syekh, nama dia Syekh Tok Guru Ma'arif. Dulu lama dah meninggal dah. Tok Guru Ma'arif, Tok Guru Haji Ma'arif orang panggil dia. Tok Guru Haji Ma'arif ni, kalau dia semayang, dia jadi orang suruh dia jadi imam, dia lepas semayang tu dia akan baca wirid zikir memang lama. Sampai makmum belakang tak tahan, pakat ramai dah balik. Sampai tinggal 2-3 orang di belakang dia. Sebab dia wirid lama. Lama. Dah kali ada satu orang tanya dia, Tok Guru, awak zikir lama sangat, wirid tu, kata, Allah, dia kata. Di padang mahsyar nanti diri lagi lama. Kan? Jadi kita nak pergi jauh, dia kata. Jadi bekalan kena banyak. Kita ni kalau sayang kat masjid, dia kata, datang awal, balik lambat. Ini datang lambat, balik awal. Nampak? Dia kata ni saya nakalkan balik. Orang lama lah cerita.
yang pernah mengaji dengan dia cerita. Tu perangai, sikap, akhlak Tok Guru Haji Ma'arif. Allahu Akbar. Zaman tu kan zaman dulu zaman susah. Tok Guru, ustaz-ustaz ni yang mengajar ni mana ada kereta apa semua lagi, kereta mahal. Jadi dia pergi mengajar naik bas. Dia mengajar dekat Jelai. Tempat anda mengajar sekarang ni, Masjid Lama Jelai tu. Dia mengajar situ dulu. Orang sanalah cerita. Jadi dia sampai tu asar sampai dah. Sebab dia ambil tiket, dia duduk kat Gerik. Dia ambil tiket pukul berapa tahu, pagi ke macam tu, naik bas, turun sampai dekat Jelai tu, asar dah. Saya semayang asar, duduk rehat situ sambil telaah kitab, zikir-zikir apa semua, nak tunggu nak buat kuliah maghrib, asar sampai dah. Maghrib. Lepas tu malam tu nak balik lepas habis kuliah, mana ada bas malam. Bas esok pagi ya. Jadi dia minta izin pengurusi masjid, boleh tak anak nak tumpang tidur di masjid. Esok lepas subuh anak balik Balik subuh esok balik. Naik bas mengajar. Jadi kita apa alasan? Kan? Saya tak boleh mengajar naik motor. Alah naik motor kira okey tu. Ada motor. Tok Guru dulu naik bas kan? Tok Guru kita pernah naik bas. Tok Guru kita ni, Tok Guru Siddiq dia cerita dia mengajar di Johor. Kan? Dia bawa, dia isi barang-barang niaga. Siap bawa barang niaga naik bas. Kita alasan macam-macam. So bawa barang niaga mengajar kuliah macam-macam. Raga motor kecil, macam-macam alasan. Nak 1000 daya lah. Nak berjuang untuk agama memang kena payah dulu, nak mudah terus. Kan? Tok Guru pack barang-barang niaga buh dalam beg bagasi 2 biji, dia bawa, dia naik seorang. Pergi naik bas. Kan, bukan bawa baju, bawa barang niaga. Naik bas sampai Johor. Turun Johor, nak ambil teksi pergi. Niaga pula mengajar, lepas tu balik pula naik bas begitu kak. Allah, bersusah-susah. Bila susah berjuangannya, tengok hasil dia dapat apa. Kan? Dapat macam-macam. Bini dapat banyak. Semua tu nikmat Allah bagi. Lepas tu bila kita kena jawab kepada golongan-golongan yang nak menjatuhkan agamawan. Dia kata ustaz-ustaz ni gatai, poligami, kahwin banyak. Bukan pasal gatai, tapi itu hadiah kurniaan daripada Allah atas perjuangannya yang hebat. Perjuangannya, pengorbanannya yang bersungguh, Allah beri ganjaran nikmat yang berlipat kali ganda. Tu baru dunia Allah nak tunjuk. Tengok ni, ahli baru dunia, tapi sebab dia ahli akhirat, baru dunia aku dah bagi dah. Bayangkan kalau dunia dapat macam ni, akhirat dapat macam ni. Tu. Lepas tu kita ni pengorbanan tak cukup kuat lagi. Sebab tu baru seorang. Tak cukup kuat lagi. Kan? Tok Guru Allah dahsyat. Kan? Tu. Sampai sakit-sakit dia. Dia pernah cerita, masa tu anak bawa dia. Lepas tu kami jalan kat belah-belah mana? Belah parit ke mana? Lepas tu ada macam satu, macam sungai kecil. Dia tunjuk kat Ana. Dulu Ana jatuh dalam ni dia kata. Jatuh? Dia kata. Dia nak pergi kuliah, tak ada kereta, dia pinjam kereta kawan dia. Entah dia seorang je dia bawa. Lepas tu mengantuk, masuk dalam air, boom, jatuh. Kan? Lepas tu panggil habis kren angkat penuh ikan dalam kereta dia kata. Maknanya cerita ni Allah sampai jatuh parit lah apa semua. Pengalaman dia banyak, jatuh naik turun naik Tok Guru. Nak bersusah payah demi nak memperjuangkan agama Allah. Kan? Jadi kalau orang yang berjuang sampai susah macam tu, takkan kita nak kata dia berjuang kerana jawatan. Macam tu nak berjuang sampai jawatan. Kan? Semua berjuang kerana agama. Tok Guru pengorbanan, Tok Guru dalam usia muda. Tapi tengoklah apa jawatan dia pegang, tak ada. Bukan jawatan tinggi-tinggi, sebab bukan kita nak jawatan, kita nak berjuang. Kan? Untuk nak menegakkan agama Allah. Siapa yang layak untuk duduk di peringkat atas, silakan, tak ada masalah. Asalkan kita semua berjuang bersama. Baik. Dan hatinya dengan masjid. Ni. Kita cuba dapatkan yang pertama tadi, lidah basah dengan zikir. Yang kedua, cuba dapatkan hati kita rapat dengan masjid. Sayang sangat masjid. Tak masjid luar pun, masjid kita, masjid pondok ni. Masjid pondok ni boleh iktikaf, boleh sunat tahiyatul masjid. Sebab memang diniatkan masjid, diwakafkan atas nama masjid. Memang boleh. Cuma kita tak buat Jumaat lah. Sebab tak kena pada syarat-syarat dia. Kan? Tu je. Tapi lain semua boleh. Memang bertaraf masjid. Sayang sungguh kat masjid ni. Jaga masjid, nampak ada kotor sikit. Jangan tunggu ahli jawatan kuasa. Mana JK kebersihan ni? Kotor masjid lah. Bersih lah masjid kan. Kita semua punya. Bukan AJK punya. Kita semua punya. Tuhan ni masjid Allah. Kita jagalah. Jaga rumah Allah. Allah akan jaga kita. Dan tiada memakai akan apa tu?
Tiada memaki, bukan makan, dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Syarat ketiga nak jadi laki ghaib yang atas ni ialah tidak pernah memaki ibu bapanya. Sekali pun tak pernah. Kalau ada kita pernah terbuat, segera mohon maaf, kan? Minta maaf. Istighfar saja tak jadi, sebab istighfar itu kepada Allah. Tapi buat salah dengan mak ayah, kena minta maaf dengan mak ayah sebelum dia pergi. Dah pergi kak, kan? Tak ada nak buat apa dah. Nak minta maaf betul-betul. Kalau kita ada tiga-tiga ni, moga-moga kita tercalon dalam lelaki ghaib yang Nabi sebut dalam ni. Kerana nak naik atas mustawa lagi ni, Hadratul Qudsi ni, bukan malaikat Jibril tak boleh lepas. Tiba-tiba laki ni boleh. Sebab apa? 3 syarat ni Nabi kata. Lidahnya basah. Kita ingat balik, kita ulang balik supaya kita pegang kemah dalam kepala. Lidah basah dengan zikrullah, hati rapat dengan masjid, tak pernah maki ibu bapa. Jaga 3 ni je, bukan payah sangat. Jaga 3 ni. Tapi jangan jaga 3 ni batu tak sembahyang. Saya rapat dengan masjid tapi tak sembahyang. Tak jadi. Tu bukan naik Hadratul Qudsi, tu hawiyah tadi tu. Masuk dalam sakar. Jangan buat bengong macam tu. Maknanya yang fardu tu jaga dah lah. Kemudian tambah yang 3 ni. Buat bagi elok betul-betul. InsyaAllah kita dapat jadi macam pemuda ghaib ni, insyaAllah. Kemudian kita sambung nanti dan pada satu riwayat. Nanti dicerita riwayat yang lain pula. Masih lagi di dalam mustawa tu lagi. Dia nak habis dah ni. Dia nanti mustawa, lepas tu naik atas lagi Hadratul Qudsi, bertemu dengan Allah, bicara tentang semayang 50 waktu. Kemudian naik turun Nabi Musa tegur tak cukup ni banyak sangat 50 waktu, kurang sampai 5. Lepas tu turun malaikat iring, lepas tu malaikat suruh pesan berbekam. Lepas tu sampailah kat bawah, Nabi cerita dekat penduduk Mekah. Lepas tu habis. Tapi banyak lagi lah. Tak tahu lah ni. InsyaAllah. Jadi terberhenti dan pada satu riwayat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.